suka saya ingatkan, suka saya pesan pada semua orang yang ada hari ini kan, untuk sentiasa kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kita dalam hari Jumaat yang berkat, dan saya harap tuan-tuan puan dan para-para lelaki yang ada dengan saya hari ini bolehlah menunaikan Jumaat ataupun solat Jumaat pada hari ini kan. So saya insyaAllah nanti saya pun akan cuba try nasib juga. Dan kalau dapat pergi solat Jumaat, saya akan pergi. So doakan saya dapat solat Jumaat untuk hari ni. Okay. Alright. So Allahumma ya jami' Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah kita ada 37 orang yang berada di TikTok, dan insyaAllah dia akan makin ramai dan makin ramai. Yang berada di IG kita ada 26 orang. Terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. Thank you so much. Okay, Tuan Syahmi pun ada hari ni. Mira Izzati, Adila Hasri, Salfat, Putri Farah, Zura 241, Saleha Rahim kan, Iyad Roslan. Thank you so much. So semoga kan komitmen lah, bukan bagi saya persinggahan tuan-tuan dalam live hari ni kan, insyaAllah lah akan dapat something, belajar sesuatu, dan yang paling penting sampaikan balik ilmu yang saya sampaikan daripada kawan-kawan kita yang lain. Okay, right. Terima kasih Bella Hani, Cikgu Zid kan, getah tolong rusuk tengok tuan pagi-pagi. Allahu Akbar. Saya harap itulah, and kalau semua okey nanti kita akan ada plan ni nak buat ni. Tuan Syami sebab kita ada beberapa produk digital. So saya sedang mencari beberapa orang-orang yang rasa willing to collaborate. Okay. So produk memang dah boleh jual dah. Saya dah buat 6 angka dah dengan produk ni. Cuma saya perlukan sentuhan marketers baru. And so website sendiri ada, tapi kalau ada marketers ke ataupun siapa-siapa yang ada kelebihan dari segi digital marketing online yang rasa-rasa nak buat ataupun collaborate kan, so saya ada produk. Alhamdulillah memang jadi dah sekarang. Cuma kita perlukan satu vibe baru lah. So nanti just PM, so kita deal. Nak dapat macam mana pun tak kisah, saya okey je. Yang penting ilmu yang saya ada ni kita boleh sebarkan pada ramai orang. Itu saya punya goal lah, insyaAllah. Okay. Alright. Okay, so terima kasih pada sekali lagi pada semua orang yang ada hari ni. So kita tajikkan niat kita hari ni kan, kita nak belajar ataupun tonton live ini kerana Ta'ala, dan semoga apa yang kita belajar hari ni diberkati lah, insyaAllah. Sebab kalau sebelum saya mulakan pagi tadi saya bersama dengan Bro Safwan. So kita bawa satu tajuk yang bagi saya sangat deep lah kan. Deep tu maksudnya apa? Sebab dia belajar tentang bagaimana kita nak pupuk rasa cinta kita untuk bersama Al-Quran. Sebab minggu ni antara minggu-minggu yang buatkan saya ni rasa macam banyak dijentik secara halus dan kadang-kadang dipanggil secara jelas sebenarnya apa tujuan kita di atas muka bumi ni. So kalau hari Rabu tu saya banyak bercerita tentang kita jemput rezeki ni untuk hidup, dan kita hidup ni untuk mencari redha Allah kan. Dan petang ni pula saya dapat satu sharing yang di mana kita kalau boleh lah kan, kita nak mula dekat balik, rapat balik, dan kalau boleh at least setiap hari tu adalah kan masa-masa kita yang kita invest untuk baca Al-Quran. Sebab dalam baca Quran ni pun kadang-kadang dengan satu huruf pun dah dapat banyak pahala, betul tak? So try lah untuk kita dekatkan diri balik, pupuk rasa cinta kita, ingin kita baca Al-Quran balik. Dan siapa-siapa yang tak pandai baca Al-Quran, kita belajar. Sebab bila kita dah mula sedar kan, apabila kita dah mula sedar, masa itulah baru cikgu tu akan muncul. Dan by the way dalam TikTok ni memang ramai kan cikgu-cikgu yang mengajar pasal Al-Quran, pasal tajwid kan. Dan insyaAllah Sir, tak update di channel Telegram, so tak ramai join di sana. Oh ya ke? Kejap. Alright. So tolong saya share dulu bagi kawan-kawan kita yang lain, dan insyaAllah ramai yang terlupa. Faham. Alright, so tolong dulu share dulu. Saya pun nak share dulu pada kawan-kawan kita yang lain kan. Terima kasih pada Mekna ingatkan saya. Dan kalau ada soalan, terus tanya soalan
Friend my pen Rai. Terima kasih Mekna. Okay, so yang lain pun thank you so much pada yang sudi share, komen. Kan hari Jumaat ni kita nak santai-santai je. Okay. Waalaikumsalam Hajar Hidir, apa khabar? So dah rekod kan? Dah. Nanti saya nak cari, siapa nak cari AQ dewasa boleh tanya saya. AQ tu apa? Sumo Sauna Nabiha Gombak. AQ tu apa? Hai Dian, apa khabar? So cuba komen siapa yang kat sini baru first time. So untuk minggu ni ataupun dia boleh mungkin nampak lah saya punya live ni dia lalu, cuma dia tak pernah perasan ataupun just masuk, tak pernah komen-komen. Cuba komen, ada tak yang baru first time? Dan kalau you first time dengan saya, nak tanya soalan apa? Sir, Sifu untuk branding siapa ya sir? Sifu untuk branding Sifu untuk branding. So maksudnya nak branding yang macam mana? Branding ni kadang-kadang kena ikut dia punya apa yang kita nak lah. Sifu branding ramai je. Sifu branding ramai. Saya ada beberapa nama yang saya boleh recommend. So dia akan rebranding balik kita punya business ataupun produk kita daripada awal design sampai akhir tu nanti. So ada. So kalau nak nanti Bubu Fats dan mungkin semua orang yang ada hari ni mungkin boleh follow follow Sifu ni. Ni sahabat saya juga ni. So cari dalam Facebook ke, namanya Big X. Dia punya founder Tuan Adam Rafi. Okay, so saya recommend lah. And BX ni, dan BX inilah yang rebrandkan balik logo Fit for Future. Kenapa Telegram mute? Sorry. Okay. So BX inilah yang yang rebranding balik logo Fit for Future. Itu. Okay. So siapa rasa nak rebranding balik, so insyaAllah lah. Rebranding maksudnya apa tau? So nanti dia akan consult kita lah dari pemilihan nama, kan? Dia akan masuk sekali lah daripada trademark, pemilihan warna, macam mana nak guna logo, macam mana kita nak gunakan kita punya logo tu hitam putih ke, nak buat ke merchandise ke. So dia akan bagi detail lah. So sebab tu saya recommend Tuan Adam Rafi ni, sahabat saya dah lama, kan? So insyaAllah lah, memang sangat-sangat membantu lah. Okay. Right. Waalaikumsalam Nur Ain Hawani. Sir, share tips copywriting boleh tak? Share tips copywriting Share tips copywriting. Okay. So contohlah kan, nak cari copywriting yang baik ni. Contohlah copywriting copywriting. So kalau copywriting ni, kalau nak belajar, cari siapa? Kalau saya recommend cari Bro Safwan. Cari Bro Safwan. So dia ni memang ada modul, kan, dan cara yang paling senang nak buat copywriting yang meletup, mantap lah. Okay. So kalau tanya saya, copywriting yang saya selalu buat adalah, sebab saya suka tentang storytelling kan. Saya suka storytelling. So bila saya suka storytelling ni, so storytelling ni kenapa? So sebab apa? Sebab biasanya storytelling ni kita bercerita tentang feedback, and feedback, testimoni. Okay. So kalau betul-betul nak flow yang bagus lah, tips dia, sebab lahankan sikit background lagu tu sir. Baik Tuan Faris. Okay. Storytelling, feedback dan testimoni ni, kalau betul-betul kita nak olahkan dia jadi satu copywriting yang bagus, amalkan B A F. BAF. Okay, so BAF ni apa? So dalam copywriting kita tu eloknya cerita tentang benefit dulu.
cerita tentang benefit dulu. Ingat ni copywriting adalah copywriting untuk menjual. Benefit ni maksudnya contoh apa? Kita boleh selesaikan masalah apa? Dan kita boleh selesaikan masalah apa? Dan apakah yang dia akan dapat dengan amalkan ataupun follow Bro Safwan? So kalau you nak belajar tentang copywriting, okay, so apakah Bro Safwan boleh share and apakah masalah-masalah copywriting yang kita boleh selesaikan? So itu adalah benefit. Faham tak? Faham tak ni? Muzik masih kuat ke? Sekarang masih kuat ke? Ke dah slow dah? Yelah, saya padamkan lagu. Check dulu. Okey ke? Semua dah? Boleh? Alhamdulillah, faham. Dah slow dah. Okey, good. Alright, good. Okay, cantik background saya. Terima kasih Fasha. Semua background saya disponsor oleh Canva. Okay. So F, benefit. Janganlah padam. Okay. Baik. Alright. So benefit ni apa kita boleh selesaikan? Solution ataupun objektif. Biasanya kita buat macam ni lah. Objektif tu apa? Kan objektif ni adalah apa yang customer akan dapat, apa yang kita boleh beri pada customer. Faham InsyaAllah. Untung ada orang sponsor. Memang design semua orang sponsor. Kan kita tak kreatif. So alhamdulillah. Sebab apa? Kalau kita jadi orang baik, insyaAllah lah ramai sayang. Okay, ingat benefit. So faham tak tentang benefit ni? So benefit ni kita bercerita tentang solution, objektif, apa yang orang nak, apa yang orang boleh dapat daripada kita. So selepas benefit, nak buat copywriting yang bagus adalah kita bercerita tentang advantage. Advantage ni apa? So advantage ini adalah apa orang rugi, kan? Apa yang orang rugi kalau tak pilih kita. Itu ayat paling senang. Okay, apa yang orang rugi kalau tak pilih kita. Sebab kalau kita nak cerita tentang apa yang kita beza dengan orang lain, mungkin susah kita nak cari apa kita beza dengan orang lain. Betul tak? So saya olahkan balik ayat dia. Apa yang orang rugi kalau dia tak ambil dengan kita. So apa yang kita ada yang orang lain tak ada. So itu adalah advantage. Simple. Kalau dulu orang kata okay, USP. Masalahnya sekarang ni, apabila kita bercerita tentang USP, kita ni asyik bercerita tentang apa yang kita ada. Padahal mungkin apa yang kita ada orang lain pun ada. Faham? So bila orang lain ada, apa beza awak dengan orang lain? Tak guna. Kan? So kita kata okay, kita fast action, fast result. Orang kisah ke? Sekarang dah memang semua orang fast action, fast result. Faham tak? So kalau boleh tuan-tuan dan puan, ambilkan advantage tu. Carilah apa yang orang rugi kalau dia tak beli dengan kita hari ni. Kan, ambillah apa yang orang rugi kalau dia tak pilih kita hari ni. Begitu. Faham Dan yang terakhir ini barulah kita bercerita tentang feature. Feature ni adalah benda-benda yang kita adalah. Contoh bahan kita, produk kita, kan. So macam tu. Faham InsyaAllah. So ingat, benefit, advantage, feature. So flownya macam ni. Sebelum ni kita banyak bercerita tentang feature. Maksudnya okay, apa yang produk kita ni bagus, kan, apa yang produk kita lebih daripada orang lain. Itu kita cerita. Padahal orang nak tahu apa masalah dia yang kita boleh selesaikan. Betul ke produk ni boleh selesaikan masalah saya? Itu beza dia kita dengan orang lain. So ingat, tolong follow Bro Safwan. So insyaAllah lah dia akan ada. Bagi saya dia antara audio perlahan ke? Hello? Saya dah kuat sangat dah ni cuba guna earphone. Saya dah paling kuat dah ni So tolong follow Bro Safwan, follow dia rapat-rapat. Dan insyaAllah dia akan dia kelas copywriting ni dia tak open besar lagi, tak open public lagi, tapi insyaAllah saya dah tengok dia punya flow. Alhamdulillah sangat-sangat menarik, berbeza daripada orang-orang lain. Okay. Dan yang paling penting adalah Bro Safwan ni dia tidak menggunakan ataupun dia tidak ada elemen-elemen macam saya kan. Macam kalau copywriting ni kadang-kadang kita terikut-ikut apa yang orang nak.
kan apa yang orang ngajar. So contohlah dia pergi kelas ni kan, dia orang cerita pasal marketing. So copywriting untuk daripada Bosafwan ni bagi saya dia fresh lah. Dia fresh. Faham Feature tadi apa sir? Feature ni adalah tentang produk kita. Tentang produk kita. So contoh-contoh produk kita ni jus. Feature lah, feature apa produk kita tu ada kan. Feature tentang produk kita. So contoh kalau macam saya buat kelas tentang online, buat kat Zoom 1000 orang peserta, ataupun saya ada kelas Oktober nanti kelas TikTok kan, 9 dan 10 Oktober. So masih dibuka lagi. Dan by the way untuk kelas Oktober kita dah ada tarikh tutup tau. 3 hari bulan Oktober kelas silver akan ditutup. Maksudnya awak kena tunggu bulan November pula. Faham So tolong saya, siapa-siapa yang belum daftar untuk kelas Oktober kelas King of TikTok and Beyond Social Media. So maksudnya apa? King of TikTok Beyond Social Media ni kita bukan hanya sekadar cerita pasal TikTok saja, tetapi siapa-siapa yang belum masuk dan belum cuba, waktu inilah yang paling penting sekali. Okay, waktu inilah yang paling penting sekali. You cuba daftar RM59 je, dapat 2 kelas, 2 hari kelas, InsyaAllah lah, Beyond Social Media. Dan insyaAllah saya pun ada sesi pada petang hari Sabtu untuk bercerita macam mana kita nak gunakan social media kita ni sebagai kita punya funnel untuk sale. So siapa yang dah join King of TikTok sebelum-sebelum ni, lagi-lagi khususnya pada batch 10 dan ke bawah, tolong repeat. RM59 je pun kan, RM59 saja. Dulu harganya RM65. Itu pun 9 sampai pukul 12. Sekarang dah tambah 2 hari, harga makin murah. Okay, nak contact siapa nak join kelas tu? Putri Farah, pergi kat saya punya bio sekarang. Pergi kat saya punya bio sekarang. Dalam tu nanti kita akan share link yang ada. Kita akan share link. Okay, so don't worry, memang ada kat situ. Boleh Alright. So far semua okay? Macam mana nak buat copywriting? Dan ini antara poin-poin yang saya belajar sepanjang saya dengan Seek for Future. Okay, dan saya direct pergi join kelas Bro Safwan. So kalau buat copywriting ni kan, ada banyak lah yang dia akan share macam mana kita nak buat copywriting yang baik dan bagus. Faham Salam sir, boleh buat kelas lagi dekat tempat saya? Salam sir, boleh buat kelas lagi dekat tempat saya? Kalau untuk travel Ali, kena check dululah tarikh. Kena check dulu tarikh. Tapi kalau online anytime boleh, insyaAllah. Okay, ni abang saya. Alhamdulillah Ahmad, terima kasih. Okay, boleh. Alright, so kalau semua dah ready, tolong komen ready sebab kita nak masuk cerita tentang sanggup. Okay, kita nak bercerita tentang features tadi apa? Ciri-ciri produk yang kita ada. Itulah features yang kita selalu cerita pada customer kita. Tapi ingat, ciri-ciri ni selepas benefit dan advantage. Benefit itu apa yang kita boleh bantu customer untuk selesaikan masalah dia. Advantage itu adalah apa yang yang boleh buat customer rasa rugi kalau dia tak beli dengan kita ataupun tak pilih kita. Dan yang ketiga, features adalah ciri-ciri. So kita cerita pasal ciri-ciri itu terakhir. Okay, kita akan cerita pasal ciri-ciri itu terakhir. Alhamdulillah. Okay Alright, so kita nak meroket kan. Kita insyaAllah kita dah 24 September. So, apabila kita nak bercerita tentang satu tajuk, dia bagi saya tajuk ni penting. Cerita tentang kesanggupan. Sanggup. Willing. Dalam bahasa Inggeris namanya willing. So sekarang kalau saya tanyalah pada semua orang yang ada hari ni kan, kalau you perlu berubah kan, sanggup tak nak berubah? Contohlah kan, macam ada target untuk bulan September ni kan. Target untuk bulan September ni. So September ni capai target ke tidak? Cuba share dengan saya. Untuk bulan September ni kita punya target tu on track ke ataupun agak cloud? Ni dah 24 hari bulan tau. Tinggal 6 hari 7 hari je lagi dah habis dah. Dan kadang-kadang ada yang 27, 28 dah tutup account. So 24 tinggal lagi 4 hari saja. So capai atau tidak? Cuba komen.
And Aufa kata belum capai. Ain Ajali kata sanggup nak buat sesuatu. Rin Rahim sanggup nak buat. Cloud dah bulan September. Kan Alhamdulillah tercapai. Terima kasih Kak Mah. Kiki Melia cloud untuk bulan ni. Tak apa, it's okay. Kan tak apa. Setengah struggle lagi nak capai. InsyaAllah Nasmira memang boleh capai. Jangan risau. Awal bulan on track sampai tengah bulan dah keluar sikit. Faham? Kurang lagi 600 terbaik Farah. Memang boleh capai lagi tu. Sikit je lagi. Okay, cloud untuk bulan ni. Faham? Jangan risau. Okay, personal on track. Group cloud. Malam tadi baru zoom dengan diorang. Oh, faham? Belum capai lagi tapi still lagi usaha, insyaAllah. Masih hilang arah. Okay. So, bagi saya lah kan, untuk bulan September ni, kalau siapa-siapa yang rasa masih tak tahu lagi, bukan apalah, macam kita dah hampir tahap macam penat kan, penat ataupun rasa macam burn out. Perkataan yang betul adalah burn out. Betul tak? Kan, perkataan yang betul adalah burn out. Betul? Kita burn out. Sebab kita dah fight daripada hari yang pertama sampai 24 hari bulan ini, tapi hasilnya tidak nampak. Kan, hasilnya tidak nampak. So kalau ada hasil kita tak kisah. Tapi sekarangnya hasilnya tak nampak. Kan, adapun kalau kita letak target itu, hasil yang kita dapat tu terlalu sikit. Terlalu sikit tu maksudnya, contohlah kita target RM1,000 sebulan ni, RM1,200 bulan ini, kita baru buat sale mungkin 300-400. Dan hari ni dah 24 hari bulan. Kan, hari ni dah 24 hari bulan. So bagi saya, kalau saya duduk di tempat Tuan Ropan, saya akan rasa macam alamak, penat Betul tak? Kan, macam apa yang aku tak buat kenapa jadi macam ni? Setuju tak dengan saya? Betul kan? So kali ni apa yang kita nak kena buat adalah kita kena do something yang berbeza daripada orang lain. Sebab tu kan, bila kita nak bercerita tentang sanggup ni, ramai kata okay, kita nak berubah. Tetapi apa yang you nak berubah? Kita tak tahu pun apa yang kita nak berubah. Betul tak? So first, sebelum kita kata kita nak sanggup berubah, kita kena sedar dulu. Dan kita kena sedar dulu untuk berubah. Kan, apa yang kita nak ubah? Contoh, biasanya kalau perubahan ini ataupun kita nak sedar dua benda lah, saya suka. Target, kita kena selalu aware, dan satu dua lagi lah income producing activity. Kenapa saya kena ada dua-dua ni? Kan, kenapa kita nak kena ada dua-dua ni? Target dan income producing activity. Target ini adalah dia punya result. So ini adalah kita punya planning. Dia kena ada planning dulu. Kan? So bila dah ada planning ni, insya-Allah lah baru kita dah tahu nak lalu jalan apa, nak pilih jalan apa. Betul tak? Terima kasih Cikgu Mai88. Terima kasih Sobat Sudi join. Thank you so much. Okay. Dan bila kita dah ada planning, so bila kita dah buat planning tu kan pasti ada aktivitinya. Dan kat sini yang kita nak fokus tu, aktiviti. Kan, kita nak fokus kepada aktiviti. Dapat atau tidak tu lain cerita. Sebab tu dua perkara ni adalah benda yang you kena selalu sedar. Okay. So kalau faham, tolong komen sedar kat bahagian komen. Kena sedar. So sedar yang pertama adalah sedar target. Target kita ni dah berapa, dah capai berapa, kan? Dan nak capai target tersebut tu pula, aktivitinya tu adalah aktiviti apa? Kan, aktiviti tu apa yang nak kena buat, berapa konten nak kena buat. Kan, macam mana boleh tiba-tiba burn out Kalau saya, kenapa kita tiba-tiba burn out? Sebab kita tak sedar. Kan, so bila kita bermain dengan deadline, contohlah kan, macam saya jugalah. Kan, so macam saya ni bila kita terlalu packkan jadual kita sampai kita lupa nak rehat. Dan bila kita lupa nak rehat sampai satu tahap di mana kita rasa macam lepas tu kita tak pernah reward diri sendiri. Kan, kita tak faham kita kat mana sekarang ni, target kita makin jauh ke makin dekat. So yang paling best kan adalah kalau kita contohlah kita dah capai kan, dan di reward kita akan okey je, tak burn out. Tapi sekarang kita buat betul-betul, tiba-tiba bila check balik, alamak, target tak capai. Itu yang kita tiba-tiba burn out. Faham So ingat, first thing apa nak kena buat adalah kita kena sedar. InsyaAllah.
Alright. So itu yang pertama. So bila kita dah sedar, barulah kita akan mula sanggup. Okay, so bila dah mula sanggup ni, the next step will be, and you kena be humble. So maksudnya kita dah mula sedar kan, sanggup. So bila dah sanggup nak kena buat, dalam keadaan nak buat tu, contohlah bila kita burn out kan, bila kita burn out, so apa nak kena buat? Mungkin kita kena rehat. So apabila kita nak rehat ni, contohlah kita tanya orang kan, nak rehat macam mana? So bila orang dah bagi pendapat, cadangan, you kena dalam keadaan yang humble dan buat je lah. Rehat lah kan, pergilah spa ke, pergi massage ke kan, main dengan anak-anak. Main dengan anak-anak tu pun kalau lebih always dalam keadaan yang kita letak humble tu, maksudnya apa tau? Kita letak tepi pangkat kita. Kita letak tepi kejayaan-kejayaan kita yang dah buat sebelum-sebelum ni. Kita letak tepi penat kita. Kan? Kita ingat, kita kata rasa macam tu saya ni buat saya tak penat ke? So kita kena letak tepi. Sebab apa? Kalau you nak sanggup nak hilangkan daripada burn out kan, nak sanggup, ataupun contohlah kita sedar kita tak pandai copywriting, kita nak sanggup upgrade dan pergi belajar. So bila dah keadaan nak pergi belajar tu, kena humble lah. Ini bila kita dah masuk dalam kelas, contoh macam hari ni kan, kita tahu Alhamdulillah Saudara Mak ada buat kelas setiap hari 11.30. So kita dah sedar ni, so kita sanggup spend daripada 11.11 sampai pukul 12.30 kan. So dalam keadaan nak belajar tu, maksudnya dalam keadaan 11.30 sampai 12.30 tu, humble kan, participate, share. Tapi kalau kadang kita ni pula, bila kita belajar dengan orang, kita rasa kita ni pandai sangat kan, semua benda kita tahu, semua benda kita hebat, kenapa tak buat? Tu soalan dia. Kenapa tak buat? Sebab kalau you buat, pasti dapat hasil. Faham tak maksud saya? Sebab tu kadang-kadang kesanggupan ini bukan hanya sekadar dia hanya okay, saya nak berubah, saya nak belajar. Tapi bila dah keadaan belajar tu, you dalam keadaan situasi yang macam mana? Faham tak ni? Kan? Faham InsyaAllah. Tim saya dah hampir 50 orang, tapi saya tak pandai nak buat keceriaan, nak wujudkan aktiviti apa yang sesuai saya. Takut ada yang hilang mood kejar target. Setuju? Sebab tu kalau untuk keceriaan, untuk kita sentiasa, sebab you kena faham ramai tak kat sini yang ada team? Cuba angkat tangan. Kan? Macam kalau Tuan Ali ni, dia ada 50 orang staff, buat sale tau. Hari-hari buat sale tengah handphone. Masuk pukul 9, balik pukul 5 setiap hari. Dan mungkin kalau Alhamdulillah lah kan, kita rasa macam tim besar ni seronok. Tapi sebenarnya tim besar ni lah lebih banyak benda yang kita nak kena sentiasa ada untuk jaga. Faham So apa nak kena buat? So semalam sebenarnya saya dah share tentang game. Sebab tu kadang-kadang game ataupun kempen lah. Sebab ingat manusia ni dia ada keperluan-keperluan dia. Manusia ni dia ada keperluan-keperluan dia. So kita kena faham keperluan manusia tu apa. Okay, so biasanya kalau dalam sales ini, untuk siapa-siapa yang ada team, cuba you penuhi keperluan-keperluan manusia yang ada ni. Okay, you kena penuhi keperluan manusia ni. Yang pertama, sebagai anak team ataupun sebagai seorang manusia, kita perlukan kepastian. So apakah masuk kepastian? So manusia perlukan kepastian. Dia kalau contoh anak team kita ni, kalau dia nak join kita, dia nak kena pastikan okay, berapa income yang dia boleh dapat dengan kita. Kan, kelas apa yang dia boleh belajar dengan kita. So commission berapa, jelas berapa yang dia akan dapat dengan kita. Sebab tu kadang-kadang saya belajar dengan Abang Nas ajar ni, dia cerita tentang duit. Kan, disebabkan duit orang jadi rapat, disebabkan duit kita jadi bergaduh. Sebab tu kenapa duit tu boleh jadi gaduh dan kenapa duit tu boleh jadi rapat? Sebab apa? Sebab kepastian. Sebab ialah duit kan, kita korbankan masa kita korbankan tenaga kita, dan kadang-kadang kita korbankan modal kita untuk buat marketing. So bila duit tu kita harapkan dia tulus. Kan, dia bukan masalah duit banyak atau tidak. Dia bukan masalah amount duit tu. Cuma kita nak tahu, okey, kita dia bayar sekian, okey, macam ni kira dia. Kan? So anak team dia suka macam tu. Faham tak?
Sebab tu itu beza. Kadang-kadang orang yang kita recruit sebagai reseller ataupun kita punya network business partner ataupun staff, you tak boleh expect staff ada mindset macam kita, kan? So apa yang dia nak adalah okay, dia buat kerja dia 9-5. Ya sudahlah, memang itu tugas dia. So insyaAllah lah, pelan ke pelan nanti kita letaklah satu roadmap di mana apa yang dia akan dapat. Okay, sekarang dia kerja 9-5, mungkin untuk dia sendiri untuk buat sale, tapi lama-lama nanti dia akan jaga anak tim dia pula. So daripada kerja anak tim pula, so kalau anak tim dia, group sale dia makin besar yang dia buat, makin berapa banyak dia dapat. Faham tak? So itu adalah kepastian yang anak tim kita nak. Faham Yang kedua, dan kita sendiri pun nak kepastian. Kita pun kalau boleh nak produk yang boleh bertahan lama. Sebab kita nak keluar tenaga ni, kita nak keluar duit ni. So kita dah all out, tiba-tiba kita dah siapkan kita punya infra, tiba-tiba dia tukar produk, kan? So benda-benda macam tu yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu dia masih tak all out. Kenapa? Sebab dia tak nampak jelas apa yang kita nak bagi. Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Selagi customer tak jelas, customer tak pasti apa yang kita boleh bantu dia, dia takkan beli. Sama juga dengan anak tim, kan? Anak tim ni kalau lagi dia tak pasti, dia hanya sekadar try and error je lah, ataupun cuba-cuba nasib, kan? Buat side income. So tunjukkan kat dia yang kita pun pasti dengan apa pilihan kita. Kita pun pasti dengan, kita rasa insyaAllah kita pun nak all out dalam produk kita, dalam bisnes kita. InsyaAllah ramailah yang akan datang kat kita. Itu yang pertama. Faham Kepastian. Manusia ni dia perlukan kepastian, tim perlukan kepastian. So kalau kita sebagai seorang leader pun tak tahu, blur-blur kata, kan? So itu yang kita kena ubah. Dan kita kena very firm dengan apa yang kita nak, jelas dengan apa kita nak, dan tegas dengan apa yang kita nak. Itu kepastian. Ingat, leader ni bukan garang, tapi dia tegas dan pasti. Dan kenapa kita suruh dia buat macam tu? Sebab ada sebab dia. Bukannya kita suka-suka buat posting. Nanti orang tanya buat posting sebab apa? Kita tak tahu jawapan, and kita tak ada jawapan. Itu menyebabkan kita terciduk kat situ lah. Faham Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila benda dah pasti, manusia ni perlu apa? Dia suka surprise. Anak tim kita suka surprise. Tapi kita dah buat task dan Zoom session untuk anak tim. Kalau diorang tak join, macam mana tu sir? Kena fokus pada yang nak saja. Okey. Sebab tu kadang-kadang tugas kita sebagai seorang leader ni memang kena sediakan keperluan dan needs team. Kan, keperluan tu kita kena sediakan dulu. So orang tu dia nak join atau tidak, itu adalah pilihan dia. Sebab apa tahu? So sekarang kita sebagai leader ni, saya belajar dengan Bambat dalam sesi Noah yang kemarin. Di situ apa tahu? Kita sebagai leader ni, kita ni macam seolah-olah tengah tarik kuda. Kan? Kita tarik kuda, tarik sampai ke sungai. Betul tak? Kan? Kita boleh bawa dia ke sungai, kita boleh bawa ke dia sumber air. Tapi kita boleh paksa tak kuda tu pergi minum air? Boleh tak kita paksa dia minum air? Tak boleh. Tapi kita tarik tu tak ada masalah. Kita sediakan, ni kelas kau. Walaupun di dalam kelas, walaupun di dalam Zoom, tapi kalau dia tak nak belajar, dia tak nak belajar. So tugas kita buat apa? Tugas kita sekarang ni, kita buat apa tau? Kita cetus. Kan? Kita trigger dia untuk belajar. So macam mana nak trigger nak belajar? Ni, buat dia sedar. Buat dia sedar. Sekarang target dia capai ke tidak? Kan? Aktiviti harian tu dah ada ke belum? Contohlah, kita kata kita buat posting hari-hari tapi tak ada orang beli. Kan, tak ada orang beli. Kita pula yang beli barang orang. Tak ada masalah, bagus. Alhamdulillah kita support. Tapi sekarang target awak tu, hari tu awak kena buat berapa? 100, 200, 300. Dan susunlah aktiviti tu. Dan bila kita dah susun aktiviti tu, leader pula kena monitor. So kalau kita tak ada leader, kita yang dulu kena monitor diri kita sendiri. Aku dah buat apa, berapa ramai dah jumpa. Itu. So cetus minat anak tim kita pergi belajar. Buat dia rasa macam, alamak aku banyak lagi tak tahu. Tapi kalau kita dah buat macam-macam dan dia tak sedar-sedar diri, ya sudahlah. Ya sudahlah. Faham So kalau saya nak bagi hint lah ataupun tips lah untuk para newbie ke ataupun beginner yang baru bermula berniaga ni, okay, so cubalah leader letak kat mereka ni buat target 1,200 je. Kalau susah sangat nak bergerak tu kan, tak tahulah nak buat apa, macam saya tak kisahlah yang penting saya ada sale, alhamdulillah. So kita tak nak orang-orang macam ni.
So kita letak kat dia, kita bagi kat dia satu target, kau buat 1,200 bulan ni. Buat target 1,200. Kenapa 1,200? Saya selalu cakap 1,000 ni apa tau? 1,200 ni adalah basic gaji. Gaji basic 1,200. Kan basic gaji 1,200 ni basic siapa? Bukan basic manager. Tak. Ni basic Pak Gad. And basic cashier. Basic admin. Basic apa lagi? Basic cleaner. Takkanlah awak yang punya gah kat social media, follower ada 1,000, follower ada 5,000, nak suruh letak target 1,200. Tak perlu kerja macam Pak Gad, tak perlu kerja macam cashier, tak perlu kerja jadi admin, tak perlu kerja jadi cleaner. Itu pun susah ke? Kau cakap macam tu dengan tim, biar macam sentap. Padan muka. Bukan apa, kadang-kadang orang-orang macam ni kita kena bagi sedar. Kan, kita kena bagi sedar. So kalau dia tak sedar-sedar juga, ya sudahlah. Yang penting kita dah buat 1.2 gaji ke sales ke. Ini kita buat sale dulu. Kita buat sale dulu. Tak payah cerita pasal profit, tak payah cerita pasal saving. Kita buat sale dulu. Jangan pening-pening kepala. Faham Drama sebiasalah. Kan, hari-hari Jumaat ni dia kena drama-drama sikit. Kan, so sebab tu kadang-kadang siapa-siapa yang nak betul nak tengok saya punya real character bila saya mengajar kan, joinlah kelas Oktober. Dengar-dengar kan orang ramai cakap Sedama sekarang dah kelakar. Saya tak tahulah kelakarnya datang dari mana. Tapi Alhamdulillah di Oktober tu memang bila saya dengan geng-geng yang lain kan, dengan Abang Nas, lagi-lagi dengan Cikgu Syaril, so saya dapat another sesi yang berbeza lah kan. So orang kata saya kelakar kan. So insyaAllah, so siapa-siapa nak tengok saya kelakar, join Oktober nanti. Faham Alhamdulillah. Sekarang saya pun dah romantik. Kita kalau buat secara live ni jarang. Kita bagi punchline. Sebab apa? Sebab dia ada delay. Faham Abang Bat. Oh faham. Alright, faham Okay, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, apa yang manusia perlu? So kepastian, surprise. Okay, kepastian, surprise ni maksudnya apa? Dia perlukan sesuatu yang berbeza. Faham manusia ni dia tak boleh buat benda yang sama setiap hari. Itu maksud dia. Dia tak boleh ada benda yang setiap hari benda yang sama, buat benda yang sama. So dia kena ada sentiasa ada surprise. So surprise ni maksudnya apa? Contohlah leader kan, untuk ahli ke, kita boleh buat lah. Okay, contoh hari ni surprise ni sebenarnya dia macam ni. Dia kadang-kadang kita buat macam ni lah. Kalau dalam tim tu ada 50 orang, mungkin kita boleh buat rombakan tim ke kan, ataupun hari ni kita bagi buat kerja kat tempat lain ke kan, ataupun mungkin tiba-tiba kita buat hari ni kita cuba kejar untuk dapatkan 100 parcel kan, dan apabila semua capai 1 parcel, kita akan bagi reward esok. So itu adalah surprise yang kita kena buat. Dan sama juga untuk kita siapa-siapa yang kena work from home kan, work from home. So apabila kita cerita work from home ni, kalau boleh surprise yang kita nak kena buat adalah mungkin hari tu kan, biasanya kalau kita ni kalau buat kerja pakai baju yang selesa kan, apa kata kali tu pakai cosplay benda lain pula, jadi Cinderella ke kan, ataupun jadi Elsa ke. Biasanya anak-anak jadi Elsa kan, apa kata awak pula jadi Elsa kan, pergi COD hantar barang, tengok dia punya surprise macam mana kan. Bukan setakat surprise kita je yang surprise, satu taman surprise. Try. Sebab apa? Sebab kita kena buat something yang luar daripada comfort zone kita untuk dapat hasilkan berbeza-beza. Macam tu je. Faham InsyaAllah. So itu maksudnya surprise. Faham tak faham ni? Okay, surprise. Yang ketiga, tak ada size. Ada size tu, tinggal cari je tu. Jangan cari kat kalau cari kat Shopee, jangan ambil kat yang bahagian kids kan, ambil yang saiz dewasa. InsyaAllah ada. Okay, alright. So kepastian, surprise. Dan yang nombor 3 adalah manusia ni perlu apa tahu? Manusia ni perlukan connection dan love.
Okay, manusia ini dia perlukan connection dan love. So apa-apa pun, lagi-lagi kalau kita bercerita tentang team, dengan anak team, dengan staff, personal touch tu penting. Okay, personal touch itu sangat penting. Lagi-lagi untuk para team yang jumpa, kita sekarang kan jumpa secara offline je kan, atau secara online saja, betul tak? So boleh tak saya nak tuan-tuan dan puan, buatlah perjumpaan ke ataupun meeting ke, kalau boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali, jangan lama-lama lah kan. Buat dalam Telegram, buat dalam Zoom, tak perlu lama-lama, buat at least 5 minit 10 minit pun kira okey. Itu yang kita nak. Faham So pastikan kepastian, surprise, connection dan love ni antara benda-benda yang kita boleh supply, sediakan untuk team kita. Cakap lembut-lembut tak? Tak boleh cakap lembut-lembut. Dia bukan masalah cakap lembut tau. Tapi adalah connection dan love ni adalah personal touch. Personal touch ni macam kita ni sebagai seorang leader ni sensitif dengan keperluan anak-anak team kita. Dan paling penting adalah kita sebagai leader kan, kena at least lah setiap hari tu ada sesi one to one dengan anak team. Sesi one to one. Maksudnya dengan one to one tu, okay, hari ni kita bagi jadual. Okay, saya ada 3 slot kosong. Okay, siapa nak? So kalau tak ada, kita yang pilih. Okay, hari ni saya nak jumpa awak dan awak. So 5 minit ataupun 10 minit. Kira okey dah. Dan kita pun ingat, dalam connection dan love ini, tugas kita bukan mencari salah. Kan, tugas kita bukan mencari salah. So kita nak tahu apa win dia minggu tu. Kan, kejayaan kecil yang dia dah capai. Lepas tu ada tak apa-apa roadblock yang menghalang dia untuk lebih all out lagi? Okay, ada tak apa-apa roadblock yang menghalang dia untuk lebih all out lagi? Dan yang terakhir adalah kita nak minta dia share dengan kita dream dia. So daripada dream ni, nanti kita boleh nampak. Kan, dream ni kita boleh nampak. Dan cadangan reward yang kita boleh bagi if dia capai target yang kita letak. So nampak tak? So sebab tu kadang-kadang dream ni kita kena selalu cerita dengan anak team kita. Sebab tak semua anak team, contohlah kan, tak semua orang makan kek. Kan, tak semua orang makan kek. So kalau awak bagi kek juga, dia terima. Tapi kek tu akan jadi dia bagi orang lain. Kan? So buat apa hanya sekadar kita ambil gambar, dia bagi tahu alhamdulillah terima kasih, tapi dia sendiri pun tidak dapat manfaat. So sebab tu kadang-kadang nak bagi reward ni, macam mana kita nak tahu reward tu terbaik atau untuk paling elok atau tak untuk dia, adalah dengan kita tanya dia. Tapi kalau kita tanya dia, okay, awak dah capai target, nak hadiah apa? Dia nak jawab tak? Mestilah tak jawab. And dia akan segan lah kan, takut nanti kita minta terlalu mahal pula ataupun terlalu mewah pula. Betul? Tapi kali ni bila cerita pasal dream dan reward ni, kita minta dia cerita. Okay, minggu ni ada tak benda-benda yang dia nak capai? Ada tak benda-benda yang dia nak beli? So itulah seorang leader yang baik. They are listen. Listen bukan hanya sekadar listen to answer, tapi sebagai seorang leader adalah dia listen to understand. So itu connection dan love sangat diperlukan lagi-lagi pada waktu sekarang ni. Bukan yang cerita pasal kalau kita jumpa orang tu ketika tak ada sale je, kesian dia nanti. Okay, kesian dia nanti. Kita tak nak macam tu. Faham Boleh? Alright? Good. So ini tentang connection dan love. Saya harap semua faham dan try to evaluate diri kita ni. Kita cukup tak? Kan, sambungkan balik silaturahim kita. Cukup tak kita letak kasih dan sayang kita pada tim kita tu kerana Allah Ta'ala? Dan ingat balik niat kita tu, kenapa kita bina tim? Kan, kita nak tolong dia. So kita dah tolong betul-betul tak? Dia dapat atau tidak, tu lain cerita. Dia tolong balik kita atau tidak, tu lain cerita. Dia hargai atau tidak, tu lain cerita. Yang penting awak dah buat ke belum. Itu yang paling penting yang kita kena tengok dulu. Jangan asyik salahkan orang. Bukan apa, sebab kita tak boleh ubah orang. Okay, kita tak boleh ubah orang. So apa yang kita boleh ubah adalah kita boleh ubah diri sendirilah. Faham Ar-Rasoh. Terima kasih Kak Nich. Okay, yang keempat. And yang keempat. Okay, yang keempat will be grow. Yang keempat adalah growth. So growth ni maksudnya apa? And anak tim kita tu, dia pastikan kalau kita nak sentiasa boleh dia setia dengan kita, tak bosan dengan kita, dia perlu lebih baik daripada semalam. Anak tim perlu lebih baik daripada semalam. So contoh semalam dia buat RM50, hari ni dia kena buat RM60.
Kan kalau hari ni dia buat RM60, esok at least lah RM60 ataupun lebih. Bulan lepas dia buat income 1,200, insya-Allah bulan ni kita buat 1,500. Bulan lepas dia bercakap dengan 100 orang, bulan ini kita buat dia bercakap dengan 150 orang. Kan bulan lepas kita bagi satu training, bulan ini at least satu training ataupun 2 training extra. So itu adalah growth. Dan kita sendiri pun kalau boleh, tahun lepas kita macam mana dan tahun ini kita macam mana. So kalau tahun ini masih sama macam tahun lepas, maksudnya awak tidak menghargai masa yang dah dilalui. Kan sebab tu kadang-kadang dalam Islam pun kita diajar untuk pastikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan insya-Allah esok will be lebih baik daripada hari ini. So at least kena ada lebih baik. So itu adalah keperluan seorang manusia lah. So kalau kita ni, kalau contohlah dalam bisnes kita kan, kita alhamdulillah hasil makin banyak, tetapi bila bukan sebab kedekut lah, tapi disebabkan mungkin terlalu banyak fikir ke apa ke. So bila kita ni tak ada perubahan, itu menyebabkan kita jadi bosan. Kita tak jadi lebih baik, itu yang menyebabkan kita jadi bosan. So pastikan ada growth. Growth ni tak semestinya perlu banyak, yang penting lebih baik daripada semalam. Faham Okay. Dan yang kelima dan yang terakhir untuk hari ni will be contribution. Okay, contribution. So contribution ni apa? Sebagai seorang manusia, sejahat-jahat manusia pun dia pasti nak memberi manfaat pada orang lain. Itu maksudnya contribution. Okay, itu adalah maksudnya contribution. So kalau boleh kita sebagai seorang leader ke ataupun ketua kepada tim ke, kan, kita sentiasa menyediakan peluang-peluang untuk anak tim kita tu contribute. Kan, memberi sumbangan idea ke, memberi cadangan nak buat event apa ke. Kan, so contribution. So dia nak rasa di sense of belonging lah. Kan, kalau tanya saya, contribution ni dia lebih kepada sense of belonging. Team tu rasa macam okay, so growth ni, anak team tu contohlah dulu kita sorang-sorang, tapi dia stay dengan saya, dia stay dengan kita. Sekarang kita dah beratus-ratus orang, follower kita pun dah ramai, dia masih sini. So dia nampak perubahan tu. Sebab tu dia nak grow. So kita, bila dia nampak kita berubah, dia pun kena berubah juga, dan kita kena pastikan anak team kita juga berubah. Pastikan lebih baik daripada semalam. So contoh bulan pertama income dia 2,000, kita kena pastikan income untuk dia next adalah 2,500. So macam mana untuk pastikan dia stay tu adalah dia rasa macam idea yang dia cakap, mungkin ada sebagai tim kita ni ada satu kotak memberi cadangan secara anonymously ke. So contohlah, so kadang-kadang benda-benda macam tu yang kita boleh apply dalam kita punya team supaya anak team kita ni tidak bosan dan sentiasa eager, teruja untuk buat lebih baik lagi. Faham perubahan kita ke perubahan anak team, betul. So kita berubah. So sebab tu kadang-kadang yang berubah tu kena kita dulu. Kan, sebab bila kita dah berubah, dan kalau kita tengok anak team kita tak berubah, sama je, kita akan pasti rasa something. So bezanya sekarang kita ni dok berubah-ubah, kita gitu je. Tu yang menyebabkan anak team kita tu kalau dia berubah pun kan, kita akan jadi rasa lebih macam kita yang rasa macam tergugat dengan anak tim kita. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia lagi laju dari kita, income-nya lebih besar daripada kita. So itu sebenarnya adalah masalah diri sendirilah. Sebab tu kalau tanya saya, kalau orang tu bercakap tentang diri kita yang tuan-tuan perempuan, so kenapa kita terasa? Sebab orang cakap, orang ngomel, orang kecam, orang keji, orang ejek, mengata benda-benda yang tak elok, itu sampainya ke telinga je. Okay, itu sampainya ke telinga saja. Tetapi kenapa kita boleh terasa? Sebab kita yang memberi ataupun memilih untuk bawa benda yang kat telinga tu sampai ke hati. Itu salah kita sebenarnya. Padahal kalau letak kat telinga tu, selagi belum ada pengesahan ke ataupun betul ke dia tembak kita ke, kita boleh pilih untuk tidak dengar. Tapi kita yang bawa yang telinga tu sampai ke hati, sebab tu sakit hati tu sampai ke hati-hati yang paling dalam, itu salah kita lah sebenarnya. Faham Alhamdulillah. So untuk hari ni sharing saya simple. Kita nak bercerita tentang sanggup. So apabila kita nak bercerita sanggup ni, sebenarnya sanggup ni lebih kepada aware, willing dan humble. Dan contohlah tadi kita dapat soalan tentang sanggup. Saya nak jadi leader yang baik. Saya sanggup nak jadi leader yang baik. So bila nak jadi leader yang baik, adakah you sanggup menyediakan 5 perkara yang diperlukan manusia ni? Nampak tak? Ini kita kena sanggup sediakan 5 keperluan manusia ni dulu. Kan, kepastian, surprise,
connection dan love, kan, growth. Macam mana kita nak pastikan anak team kita grow, kan? Sebab tu kadang-kadang macam Haikal, saya sangat respect pada Haikal sekarang, kan, walaupun dia ada produk sendiri, kan, tapi dia sanggup untuk bawa masuk produk baru untuk team dia lebih grow. So mungkin dia nampak dengan produk dia sendiri dia punya stagnant gitu je, kan? Sebab mungkin dari segi mungkin produk baru, marketing kurang, kan, so mungkin bajet tak besar. Tapi Alhamdulillah bila Haikal bawa Shroom, saya nampak grow Haikal tu lebih laju, kotak-kotak yang di order tu lebih banyak, kan. So nampak tak di situ? So itu dia memulakan kesanggupan. Macam mana kita nak let go sekejap barang bisnes kita ataupun produk yang kita dah bina daripada zero. So pasti ada sentimental value, betul tak? So kenapa aku nak kena bawa produk lain? Ada orang dia ada ego kat situ. Kenapa aku nak bawa produk lain? Baik aku fokus kat produk sendiri. Tapi you dah fokus produk sendiri tu dah lama, tapi growth je gitu-gitu je. So Alhamdulillah, tahniah kepada Haikal, kudo tu Haikal, kan. So dia bawa juga produk yang di mana dia boleh digabungkan. Shroom, Encik Krabi, gabung ke Babum. Itu bijak. Sebab apa? Dia letak ego di tepi, dia letak sentimental tepi. Okay. Sebab tu kadang-kadang apabila kita ni bercerita tentang business is all about numbers. Okay, business is all about numbers. Yang lain adalah drama. So kalau contohlah kita kata macam, alah sayanglah dengan produk sendiri, tapi kalau produk sendiri tak boleh nak grow, move on je lah. Itu je. So kalau jual 2-3 produk okey ke? Dia kalau nak jual 2-3 produk, dia sebenarnya kalau boleh ikut apa yang tip Haikal buat. Kita jangan terlalu jauh sangat kita punya niche kita. Kalau kita jual makanan, kita jual makanan. Jangan jual produk yang tak boleh digabungkan. Contoh maksudnya macam mana? Kita jual foundation, kan? Kita jual foundation, waktu kita ambil foundation lagi, itu kan dah nyusahkan orang tu. Maksudnya kita dah nyusahkan diri sendiri untuk promote yang mana. Faham tak? So kalau boleh, kalau kita nak jual lah produk-produk yang kita boleh gabungkan. Okay, gabungkan. So macam Encik Krabi ni, kan, Encik Krabi, Shroom, waktu masuk dengan Samyang, dapat air, dapat susu, marvelous. It's very genius punya keputusan yang Haikal buat. Good job. Sebab apa? Sebab you kena faham satu benda. Kita bukan jual produk. Ingat kita ni bukan jual produk, tapi bisnes yang kita buat sekarang ni, tuan-tuan, mungkin korang tak perasan, kita sedang develop people. Okay, kita sedang develop people. So maksudnya apa? Develop people tu apa? Develop people tu kita sedang membina manusia. Produk kita tak kisah. Sebab apa? Produk insyaAllah, kalau people yang tu dah kita dah train elok-elok, memang kuat jati dirinya, skill setnya bagus, hard setnya ada, mindsetnya mantap, tool setnya ada, letaklah jual batu pun boleh laku lah bang. So sekarang ni kita sedang berbisnes manusia, develop manusia. So nak develop manusia ni, kita dululah kena jadi yang paling bagus, kan, nombor 1 dalam bidang kita. Faham ke faham ni? InsyaAllah. So itulah tips dan kata-kata terakhir untuk sesi hari ni, dan semoga session sharing saya hari ni bermanfaat pada semua orang, dan insyaAllah lah, kan, sampaikanlah salam saya pada tim-tim yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa next week. Next week saya tak tahulah saya ada kelas ke tidak, sebab agak busy juga sebenarnya next week, kan. So nanti apa-apa pun nanti saya akan update, dan kalau tak ada apa-apa, just join saja untuk kelas Oktober nanti. Okay, ingat kelas Oktober akan tutup pada 3 hari bulan Oktober. So you guys tinggal lagi ada berapa hari lagi ni? Oktober bila? Oktober 3 Oktober 3 Oktober itu adalah hari Isnin. So you guys ada seminggu lagi, dan seminggu lagi nak buat keputusan nak join kelas Oktober atau tak nak. Tapi kalau tanya saya, join. Sebab apa? Nak tunggu November lama lagi. Faham So siapa-siapa yang belum cuba, kan, bagilah saya peluang untuk saya bantu tuan-tuan perempuan, kan. Mana tahu Haikal pun boleh repeat sekali lagi untuk masuk kelas Oktober dan bawa anak tim sekali ni. Sebab mungkin sebelum ni kita dengan Encik Krabi, tapi kali ni kita bawa tim Shroom pula. Terbaik kan? So siapa-siapa kat mana nak tengok recording kelas, nanti dalam Telegram ada, don't worry. Berapa kos kelas? RM59 saja. RM59 untuk 2 hari.
Okay, RM59 untuk 2 hari. InsyaAllah. Alright, so terima kasih Kak Nish, terima kasih Dwi Helen, terima kasih Lola Spell, and terima kasih pada semua orang yang ada hari ni. Thank you so much. Dan insyaAllah kita akan jumpa bila kita boleh jumpa. Kelas apa ni sir? Kelas social media, focus on TikTok, King of TikTok beyond social media. So itu kelas pada Oktober lah. Faham So terima kasih Nur Ain Hawani, Fiza Online Shop. Link Telegram berada di bio. And Monster Fariha, link Telegram berada di bio. Ataupun nanti PM saya akan bagi link lah, insyaAllah. Alright, itu saja daripada saya. Saya Sudharma, your favorite closing specialist. Hari ni kita berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri dan ego saya sendiri. Dan sama-sama kita hari ini perbaiki kita punya selawat, bersedekah dengan lebih banyak. Dan semoga hari Jumaat ini will be a good start untuk Sabtu dan Ahad dan seterus-terusnya lah, insyaAllah. Okay, so ambil masa untuk rehat. Jangan lupa kan, siapa-siapa yang tengah burn out tu, saya faham, saya tahu anda penat, tapi nama pun dah berniaga kan, nama pun hidup kan. So nanti kita akan rehat di syurga nanti. Alright, so jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan kot. Nanti apa-apa saya update lah dalam Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you baby? Can you be my friend?